Bekas Ketua Bahagian MCA marang maut anak saudara pula parah ditembak jiran. Angka jangkitan harian COVID-19 negara terus meningkat, hari ini 15,000 kes. Polis akan buka kertas siasatan helikopter rentas negeri semata-mata ambil pesanan nasi ganja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lelaki maut manakala anak saudaranya parah selepas ditembak jirannya dipercayai menggunakan senapang patah di Taman Raya Wakaf Tapai siang tadi. Kejadian berlaku ketika kedua-dua mangsa dikatakan sedang bersama suspek di kawasan rehat berdekatan perumahan berkenaan. Mangsa Fong Sui Fuan, 65 tahun, cedera di dada, disahkan maut di tempat kejadian. Manakala anak saudaranya Teo Hok Beng, 45 tahun, yang turut cedera di dada dibawa ke Hospital Hulu Terengganu untuk rawatan lanjut. Ketua Polis Terengganu mengesahkan kejadian berlaku jam 2 petang dan suspek adalah kawan baik mangsa. Suspek yang melarikan diri didapati meninggalkan senjata bersama 75 butir peluru. Polis akan mendapatkan perintah reman ke atas suspek esok untuk siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada jam tepat 4.20 tadi, pihak PDRM bahagian operasi JSJ telah berjaya mengesan suspek bertembung dengan kenderaan suspek di kawasan kebun Durian Mentagau, Dungun, dan suspek telah pun ditangkap. Buat masa ini kita tidak dapat lagi motif sebenar kejadian, cuma kita dapat maklumat bahawa antara suspek dan mangsa ni adalah kawan rapat, kawan lama dan tinggal di taman yang sama ni. Okey. Polis akan membuka kertas siasatan berhubung berita tular membabitkan sebuah helikopter dari Kuala Lumpur yang melakukan pendaratan di Ipoh bagi tempahan nasi ganja siang tadi. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Alatrash Wahid berkata perkara itu didapati melanggar prosedur operasi standard SOP larangan merentas daerah dan negeri. Dalam satu kenyataan, beliau berkata kes disiasat di bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 Akta 342. Terdahulu, tular sebuah helikopter mendarat di Padang Ipoh yang didakwa mengambil pesanan 36 bungkus nasi ganja yang ditempa oleh pelanggan dari ibu negara. Semakan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM Ipoh mendapati helikopter itu hanya mendapat kebenaran untuk mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah. Pendaratan itu dikatakan berlaku antara jam 9.55 hingga 10.15 pagi tadi. Seorang warden pusat jagaan swasta didakwa di Mahkamah Session Ipoh pagi tadi atas pertuduhan merogol penghuni pusat itu pada Oktober tahun lalu. Tertuduh Ahmad Irang Suhiran Aris, 43 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim N. Priscilla Hema Malini. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa merogol mangsa yang berusia 33 tahun walaupun mengetahui tentang kecacatan mental, gangguan emosi atau kecacatan fizikal wanita itu. Kesalahan dilakukan di pusat jagaan di Taman Kinding Raya jam 8.20 pagi 28 Oktober 2020. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 376/2 Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 30 tahun dan sekurang-kurangnya 0 kali sebatan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dan menetapkan 4 Oktober sebutan semula kes. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima 13 laporan polis berhubung dakwaan pemberian vaksin kosong oleh petugas kesihatan di beberapa pusat pemberian vaksin PPV. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata sebanyak 7 laporan diterima di Kuala Lumpur, 3 di Selangor dan masing-masing 1 kes di Kedah, Perak serta Melaka. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan pihaknya sedang menjalankan siasatan berhubung dakwaan berkenaan.
Manakala bagi kes membabitkan penawaran palsu atau penipuan penjualan vaksin di pasaran, siasatan akan dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan sentiasa peka dan cakna dengan inisiatif vaksinasi yang sedang dilaksanakan kerajaan dalam usaha membendung penipuan berkaitan penjualan vaksin COVID-19. Sehingga kini, vaksin COVID-19 hanya dibekalkan oleh kerajaan mengikut pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Mengulas laporan polis berhubung dakwaan itu, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin memberi jaminan pihaknya memandang serius meskipun bilangannya terpencil berbanding lebih 16 juta vaksinasi diberikan setakat ini. Bagaimanapun tegas beliau, laporan suntikan picagari kosong itu tiada kaitan dengan sindiket jualan vaksin yang membabitkan petugas barisan hadapan. Khairi dalam sidang media mingguan perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan menjelaskan beberapa laporan polis selesai akibat salah faham dan pengadu sudah memadam hantaran di media sosial. Ini termasuk kes di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bukit Jalil dan Universiti UCSI yang mana pengadu mendakwa tiada kesan sampingan selepas menerima suntikan. Saya sudah bincang dengan pihak PDRM berkenaan dengan perkara ini. Dan setakat hari ini menunjukkan bahawa daripada laporan polis yang telah dibuat, tiada kaitan langsung antara kes-kes kononnya berlaku suntikan kosong dengan sindiket penjualan vaksin. Ada siasatan yang sedang dibuat terhadap kes jualan vaksin, tetapi polis telah maklumkan kepada saya bahawa setakat ini tiada langsung kaitan antara kes kononnya berlaku suntikan kosong dengan kes yang kononnya ada penjualan vaksin. Selain itu, tambahnya, kes picagari kosong di kem lapangan terbang Sungai Petani pula kerana kecuaian jururawat disebabkan keletihan. Jururawat berkenaan akan melalui proses tata tertib di bawah Kementerian Kesihatan KKM. Manakala dua lagi kes membabitkan PPV Banting dan Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITAC adalah disebabkan kekeliruan petugas. Saya harap perkara ini dapat selesai di sini sebab saya tidak mahu mengganggu kesungguhan barisan hadapan dalam melaksanakan tugasan mereka yang sedikit sebanyak terganggu pada 2-3 hari yang akhir ini. Beliau turut memaklumkan penerima vaksin kini dibenarkan mengambil video suntikan mereka, manakala jururawat juga perlu menunjukkan picagari. Kes baru COVID-19 di negara ini mencatatkan rekod baru dengan jumlah tertinggi kes harian dilaporkan hari ini iaitu 15,573 kes. Hampir 10,000 kes membabitkan Lembah Kelang diikuti Kedah dan Johor. 144 kes kematian pula direkodkan menjadikan jumlah maut kini 7,718 orang. Daripada 15,573 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 29 kes iaitu 0.2% adalah daripada kategori 5 iaitu kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan. 74 kes iaitu 0.5% adalah kategori 4 iaitu radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen. 103 kes 0.6% adalah kategori 3 yang mempunyai radang paru-paru. 7,095 kes iaitu 45.6% kategori 2 bergejala ringan dan 8,273 kes iaitu 53.1% adalah kategori 1 tidak bergejala. Keseluruhannya hanya 1.3% kes yang dilaporkan hari ini berada pada kategori 3, 4 dan 5. Sementara itu, 30 kluster baru dikenal pasti dengan 958 kluster masih aktif. Kes sembuh daripada jangkitan COVID-19 yang direkodkan hari ini juga adalah yang tertinggi iaitu 10,094 kes. Bertemu kembali. Seorang ibu tunggal dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keruh Melaka hari ini atas pertuduhan cuba membunuh anaknya 13 Julai lalu. Sharifah Nur Ain Muhammad Zali, 32 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Elizabeth Pai Wan.
Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa cuba membunuh anak perempuannya berusia setahun 9 bulan dengan cara membuangnya ke dalam longkang. Tindakan itu dilakukan tertuduh kira-kira jam 8.40 malam di Lorong Pandan dalam Melaka Tengah. Dalam satu lagi pertuduhan di mahkamah sama, tertuduh didakwa mendedahkan anaknya itu kepada bahaya sehingga menyebabkan kecederaan. Dia mengaku bersalah bagi pertuduhan berkenaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda hingga RM20,000 atau kedua-duanya. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM12,000 dan menetapkan 26 Ogos depan tarikh pengurusan kes. Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu bercadang untuk membuat pengelasan dan penarafan bintang terhadap perkhidmatan rumah bot di Tasik Kenyir Hulu Terengganu bagi merancakkan semula sektor pelancongan di tasik buatan manusia itu selepas terjejas akibat pandemik COVID-19. Ia membolehkan pemeriksaan semula pakej harga yang ditawarkan pengusaha berdasarkan jenis dan keluasan rumah bot. Wartawan Muhammad Isa Abdillah Ngah ada laporannya. Jika pengelasan dan penarafan bintang dilaksanakan, ia akan mewujudkan situasi menang-menang agar pengusaha rumah bot tidak mengalami kerugian. Setakat ini, terdapat hampir 120 pengusaha rumah bot di Tasik Kenyir. Setiap rumah bot yang dibina berbeza-beza, namun pakej yang ditawarkan adalah sama. Ada rumah bot mewah bertaraf 5 bintang dan ada juga bertaraf 1 bintang. Setakat ni memanglah houseboat, kalau bot laju tu dia ada standard macam biasa, tapi houseboat ni memang ada peringkat dia, harga dia dan seumpamanya. Dan saya dipahamkan juga ada pengusaha-pengusaha baru yang sedang berusaha buat sehingga yang lebih baik lagi, mungkin sampai peringkat 5 star dan kaedah yang berbeza. Tapi memanglah dia berbeza, ada yang murah, ada yang sederhana dan ada yang mahal. Ini yang berlaku sekarang ni. Kami akan tengok balik dengan pejabat daerah, dengan pihak-pihak yang berkenaan, dengan Jabatan Pelancongan dan seumpamanya untuk pengelasan ni lah, insyaAllah untuk lebih memudahkan. Walaupun orang yang dah biasa datang ke Kenyir, mereka tahulah pakej mana yang mereka nak. Kita akan buatlah, tapi sebab dia ada prosedur-prosedur dia, tidak sama dengan hotel yang ada 2 bintang, 3 bintang, 4, 5 bintang. Tapi perkara ni kita akan buat kajian balik lah untuk lebih menambah baikkan lagi, insyaAllah. Dan saya yakin bila dibuka rentas daerah saja, bukan negeri. Kalau negeri lebih baik, Kenyir akan menjadi tumpuan. Pengusaha rumah bot turut menyambut baik cadangan itu, berikutan lebih setahun pendapatan mereka terjejas. Saya rasa benda kalau nak selaras tu payah sikit lah. Sebab bot kita ni banyak kelas. Ada kelas sederhana, ada kelas mewah, dan ada kelas bawah benar pun ada juga. Jadi satu lagi, ku payah injing. Orang ni pakai minyak kuat, orang ni minyak sederhana. Macam tu. Jadi kos tu tak sama. InsyaAllah. Tengok berapa harga dia letak tu. Kita insyaAllah tak ada masalah. Kita boleh terima. Kalau kerajaan negeri buat, kita boleh terima. Tak ada masalah. Pada Januari lalu, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah menyasarkan kedatangan 50,000 pelancong domestik setiap bulan sempena tahun melawat Kenyir 2021. Bagaimanapun, sehingga ke hari ini, Tasik seluas 260 km persegi yang terdapat 340 pulau kecil itu sunyi tanpa pengunjung. Okey, walaupun dalam keadaan pandemik, promosi kita tetap kita teruskan. Daripada Januari sehingga sekarang, promosi kita teruskan, kita tak batal satu pun promosi. Dari segi iklan, dari segi berjumpa dengan rakan-rakan media, berjumpa dengan rakan-rakan pengusaha agensi pelancongan. Kalau sekiranya kita tak berjaya untuk melaksanakan satu pun program yang dirancang pada tahun 2021, maka program yang dirancang tahun 2021 kita akan bawa dia ke tahun 2022, insya-Allah. Pasal 3 juta kita telah bajetkan untuk tahun melawat Kenyir. Tapi tak adalah tahun melawat Kenyir tahun 2022, tapi program yang kita rancang pada tahun 2021 kita akan anjakkan kepada tahun 2022. Yang pasti kita nak lihat pengusaha Tasik Kenyir tidak terbeban.
Untuk kembali merancangkan gelembung pelancongan di negeri Terengganu, kerajaan negeri telah merangka satu kaedah bagaimana untuk melancong dengan selamat kepada pelancong yang sudah menerima 2 dos vaksin COVID-19 dalam tempoh terdekat. Laporan Muhammad Isa Abdilangah untuk TV3. Lebih 100 pekebun dan pemilik ladang durian di Tanah Merah dan Jeli Kelantan meminta pihak berkuasa memantau cubaan kemasukan durian dari Thailand melalui laluan tikus. Dakwa mereka aktiviti itu memberi kesan kepada penjual durian yang terpaksa bersaing dengan produk dari negara jiran itu sehingga menyebabkan berlakunya lambakan. Pengerusi Pertubuhan Peladang Kawasan Lanas Jeduk, Tanah Merah, Zulkifli Yunus berkata dianggarkan 20 tan sehari durian dibawa masuk ke negeri itu melalui Sungai Golok. Ia sekaligus menyebabkan harga durian tempatan yang diusahakan pekebun tidak mampu bersaing. Saya dapati harganya daripada sepatutnya kita boleh jual harga RM3 sekilo. Sekarang ini turun sehingga RM1.50 sekilo. Jadi kalau keadaan macam tu, saya rasa kos pengangkutan daripada kampung, contoh kata nak pergi RTC tu, dia jarak jauh, jadi kos tu tinggi, menyebabkan yang kata peraih ataupun peniaga kecil ni mengalami kerugian. Menurut peraih dan peniaga durian di Kampung Legeh Ailanas, Wan Muhammad Rosdi Wan Muhammad, durian berkenaan dipercayai diseludup pada waktu malam. Akhir-akhir ni dia tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi jauh. Jadi sebabnya lambak kerja daripada luar tu berada di Kelantan. Jadi di RTC diri pun dia Thailand tu RM2 sekilo harga tolak kepada pembawa. Jadi kita nak jual dia ke luar ni jadi murah. Jadi terpaksa beli dengan orang kampung tu RM1.5 RM1. Kalau grade B tu siapa tak boleh nak beli. 50 sen pun kadang 50 sen pun jadi ada. Pengarah Fama Kelantan Wan Nora Wan Ahmad berkata pihaknya akan bekerjasama dan berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Kelantan berhubung perkara itu. Saya boleh merujuk perkara ini pada pihak Makis Negeri Kelantan untuk mereka buat pemantauan lah, pertama mengetatkan lagi lah dari segi sempadan, sebab kita tahu di Kelantan ni sempadan perairan tu ni kan banyak lorong-lorong tikus yang ni lah. Saya insyaAllah saya akan rujuk dengan pihak Makis lah untuk perkara. Jelas beliau setakat ini Raja Buat itu dibenarkan dibawa masuk dengan syarat melalui pintu masuk sah iaitu ICQS Rantau Panjang, Bukit Bunga dan Pengkalan Kubur. Kita beralih ke laporan antarabangsa. Filipina akan menghalang semua kemasukan perjalanan dari Malaysia dan Thailand sebagai langkah membendung penyebaran pandemik COVID-19. Larangan kemasukan itu akan berkuat kuasa Ahad ini sehingga hujung Julai. Filipina setakat ini mencatatkan 1.5 juta kes jangkitan COVID-19 dengan hampir 27,000 kematian, menjadikannya negara kedua paling teruk di Asia Tenggara selepas Indonesia. Janji dapat balik kampung. Ribuan penduduk di Dhaka, Bangladesh sanggup berjalan kaki pulang ke kediaman masing-masing di pusat bandar selepas meraikan Aidiladha di kampung halaman. Ini kerana kerajaan mengarahkan penutupan akses kenderaan awam seperti kereta api dan pengangkutan air bagi mengelak penularan COVID-19. Berikutan situasi ini juga banyak kenderaan kecil seperti beca dan van mengambil kesempatan mengenakan bayaran tambang kepada penumpang sebanyak 3 kali ganda. Bagi yang tidak berkemampuan, mereka terpaksa berjalan kaki ratusan kilometer untuk tiba ke rumah masing-masing kerana tiada pilihan. Paling menyedihkan apabila terdapat ibu bapa yang menggendong kanak-kanak kecil dan barangan lain. Perintah penutupan ini dijangka berakhir pada 5 Ogos ini. Warga emas antara 7 terbunuh manakala 3 lagi cedera dalam insiden bangunan runtuh di Mumbai, India. Pasukan bomba bersama 7 jentera dikerah ke lokasi kejadian bagi operasi menyelamat selain dibantu pasukan polis dan agensi kerajaan yang lain. Dalam pada itu, negeri Maharashtra pula 9 terbunuh dalam beberapa kejadian susulan cuaca buruk dalam tempoh 36 jam lalu. Ribuan penduduk terputus hubungan selepas beberapa daerah dinaiki air. 7 pasukan tentera laut India dikerah ke beberapa lokasi bagi operasi mencari dan menyelamat.
Baik, sekian berita TV9 malam ini dan ketika ini acara pembukaan Olimpik 2020 sedang berlangsung di Stadium Nasional Jepun. Sama-sama kita doakan langkah kanan buat atlet kita untuk memperoleh pingat dalam acara masing-masing buat Malaysia. Semoga kontijen negara dilindungi dan kesihatan yang baik sepanjang berada di sana. Saya Adin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.